Okey, daya graviti. Daya graviti kan. Daya graviti semesta. Jadi daya, kamu ingat daya adalah F. Okey, daya itu adalah F yang bertindak antara dua jasad. Ini benda penting lah. Dua jasad dalam alam semesta. Jadi ada dua jasad. Ini jasad pertama dan jasad yang kedua. Ada dua jasad. Jadi antara dua jasad ni ada satu daya. Tak kira daya itu kecil ataupun besar kan. Okey, yang kedua. F berkadar terus dengan hasil darab jisim dua jasad. Maksudnya daya yang bertindak kedua ni adalah berkadar terus dengan hasil darab jisim. Kalau jisim ni 10, kalau sini 20, maksudnya 10 darab dengan 20. Berkadar terus. Apabila hasil darab ni bertambah, maka daya ni akan bertambah. Maksudnya apa? Bila objek yang besar ataupun jasad yang besar, jisim yang besar, dia mempunyai daya yang tinggi. Okey kan? Contohnya apa? Contohnya bulan dengan bumi. Bulan dengan bumi. Bumi besar, jisim besar dan bulan jisim yang besar. Jadi kita apa? Sebab hasil darab dua-dua jisim lagi besar lah, menghasilkan daya yang besar. Okey. Lagi satu, daya berkadar songsang dengan kuasa dua jarak dua jasad. Okey kan? Jadi ni daya, ni jarak antara dua jasad lah. Jadi bila jarak dia terlalu dekat, kan, daya dia semakin kuat lah. Boleh faham kan? Daya, bila jarak dia jauh, daya semakin berkurang. Jadi kita katakan berkadar songsang. Jadi daya semesta ataupun daya graviti ni bergantung kepada dua benda. Itu hasil darab ni, dua jasad dengan jarak antara dua jasad. Tapi ada kuasa dua, jangan lupa kan. Okey, ini yang kedua. Yang ketiga, kita cerita tentang formula ni akan muncul sebab adanya ini berkadar terus, ini berkadar songsang. Maka untuk menggabungkan dua ni diterbitkan dalam satu rumus. Dinamakan rumus hukum graviti semesta. Ini rumus dia kan. Hukum graviti semesta. Dan letakkan satu pemala di tengah dia, G. G adalah dipanggil pemala kegravitian. G sama dengan 6.67. Ini adalah pemala kegravitian. Minggu lepas kita dah terang benda ni kan. Cuma cikgu nak recall lah sikit kan. Supaya kamu tak ada masalah sikit lah kan. Okey. Selesai ni. Jadi kita tengok kalau objek tu macam ni. Contohnya jisim objek. Ini katakan ni kita ke sebarang objek yang bulat ke kan. Jadi jarak di antara sini dengan pusat bumi. Ni bumi. Dianggap bumi. Ni ada objek. Jarak ini dianggap sebagai jarak di antara objek dengan bumi. Kan? Dan jarak ini biasa dipanggil sebagai jejari bumi lah. Sebab jarak ni kecil saja ni. Jarak ni kan. Ini dipanggil jarak jejari bumi. Okey, tak apa. Kita tak kisahlah tu kan. Kita pergi pada nombor 4. Itu gabungan antara dua lah. Kan? Dua, apa nama kita panggil? Dua formula kan. Okey, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh type di ruangan message. Cikgu boleh baca lah. Cikgu boleh tolong jawabkan lah. Okey, Alex ada tulis tu kan. Alex, cikgu okey lah. Mak Syarif dengar. Okey, bagus. Okey, gabungan ini, hukum Newton kedua. Iaitu hukum Newton datang daripada formula apa? F sama dengan MA. Tapi dikaitkan dengan berat. Berat sama dengan W equal to mg. G adalah pecutan graviti. G adalah pecutan graviti. Boleh kan? Dan hukum Newton semesta, ini formula ni kita telah ubah suai daripada sini dijadikan sini. Mudah kan? Dengan formula lagi mudah sebab apa? M kecil ni untuk jisim yang kecil. M besar ni untuk jisim yang besar. Mudah kamu ingatlah. Kalau M besar tu jisim besar. M kecil tu jisim yang kecil. M besar contohnya bulan dengan bumi. Mana lebih besar? Dah tentu bulan kan? Ya ke? Bumi kan? Jisim lebih besar kan? Jadi M besar ni untuk bumi. M kecil ni untuk bulan. Ni jarak antara bumi dengan bulan lah. Okey, ni hukum Newton semesta. Jadi digabungkan dua-dua ni. Sebab ni pun daya. Ini pun daya. Jadi kita samakan mg sama dengan formula yang banyak ni. Iaitu mg sama dengan gmm per r kuasa 2. Sama kan? Jadi kita boleh batalkan m ni, potong. Dari segi matematik kita buat batalkan. Ni jisim objek kan? Jisim objek ni kita batalkan. Dan kita tinggalkan g di sini. G sama dengan gm per r kuasa 2. Okey kan?
Kalau objek tu berada di permukaan bumi, maka R ini adalah sama dengan R besar. R besar, dia akan jadi formula dia R besar lah. Ni R besar, percutan graviti. Okey, kita pergi pada nombor yang ke-4, 5, 6, 7. Percutan graviti yang kita gunakan tadi, itu formula ni. Formula ni kita akan bincangkan lagi. Sekiranya objek tu berada di permukaan bumi, kita akan formula ni, G1 Gm per R. Ni pembetulan kan. Ini adalah R besar. Dia jari bumi. Boleh kan? Jadi kalau kamu tengok sini, semua tak adalah pemala lah kan. G pemala, M pemala, dan R pun pemala. R pemala, M pemala, dan G pun pemala. Jadi semuanya R pemala. Bila kamu gantikan nilai-nilai pemala ini, M gisi bumi, G pemala kegravitian, R jari bumi. Bila kamu gantikan, kamu akan dapat 9.81 ms negatif 2. Tu nilai G yang kamu dapat. Okay, tulis sikit kan. G yang kamu dapat ialah 9.81 ms negatif 2. Rumusan dia lah kan. Okey, kita bayangkan ini objek berada di permukaan bumi. Kita bincang pula pada objek yang berada pada satu ketinggian. Ketinggian apa? Ketinggian dia panggil H. Height. H. Dan jari ini adalah R. Okay, ni R besar dah kan. R besar dan H. Jadi sebab satu ketinggian, kita kena tambah R tambah dengan H. Formula ni. Ubah soal. Tapi R ni adalah R besar. R besar tambah dengan H. Jari bumi tambah dengan satu ketinggian. Okey, jadi dari segi formula ni kita dapati nilai pecutan graviti yang mana lebih besar. Jadi dah tentu pecutan graviti yang lebih besar ialah G1 ke G2? Saja tanya kamu lah. Cuba tanya kamu. Apa dia? G1 ke G2? Okey, kalau nak cepat boleh open mic lah. Okey. G1 ke G2 tu? Okey, tak berani jawab ya. Tak apalah. Okey, G2 lebih besar. Betul. G1 lebih kecil. Ya ke? Okey kan? Sebenarnya kan, semakin kita menjauhi pusat bumi, ni silap ni kan, kita sebenarnya G1 lebih besar daripada G2. Kan? G2 lebih kecil. Sebab apa? Bila kita berada di tempat yang sangat jauh daripada satu ketinggian ini, pecutan graviti semakin berkurang. Apa buktinya? Bila kamu tengok orang berada di angkasa, atau berada di satelit, kamu dapati dia orang terapung. Dia orang dalam keadaan terapung, kan? Orang-orang tu berada dalam terapung. Terapung maksudnya pecutan gravitinya adalah rendah. Semakin tinggi lagi sehingga pecutan graviti jadi menghampiri kosong. Pecutan graviti menghampiri kosong. Ini kita akan bincang lagi dalam bab yang seterusnya. Okey, boleh kan? Terima kasih Mak Syarif. Jawab G2, tak apa. G2 tu maksudnya G tu lebih kecil. G2 lebih kecil. Cikgu tunjuk sini senang kan? G2 lebih kecil, G1 lebih besar. Supaya kamu lebih mudah faham. Okey, ada soalan? Tak ada kan? Okey, ni recall yang lepas kan? Okey.